Kata Hafiz Ibnu Katsir dalam menguraikan ayat dalam surah Syu'ara tadi, kita baca itu, kata dia, fada'ahum ila Allah azza wa jalla ay ya'buduhu wahdahu la syarika lah wa an yuti'u rasulahu alladhi ba'athahu Allah ilaihim wa nahahum an ma'siyatillahi wa irtikabi ma kanu qad ibtada'uhu fil 'alam mimma lam yasbiquhum al-khalaiqu ila fi'li min ityanil dhukran dunanas. Maka Nabi Lut telah menyeru mereka kepada Allah, yaitu kepada menyembah Allah sahaja, mengabdikan diri hanya kepada Allah sahaja, tidak melakukan syirik padanya, serta menuruti Rasul mereka yang Allah telah utuskan kepada mereka. Dan Nabi Lut juga telah melarang mereka daripada derhaka kepada Allah dan melakukan sesuatu perbuatan keji yang belum pernah dilakukan sebelum ini oleh manusia lain, yaitu mendatangi lelaki bagi melepaskan nafsu syahwatnya, tidak kepada wanita. Yang kelima, penjelasan tentang ilah daripada Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, yaitu Allah SWT sebut dalam surah Hud, wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum min al-ard wasta'marakum fiha wastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Dan kepada kaum Samud telah diutuskan saudara mereka, yaitu Nabi Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah olehmu akan Allah, yang mana malakum min ilahin ghairuh, yang tiada bagimu sebarang Tuhan melainkan Dia. Dia telah menciptakan kamu daripada bumi dan telah menjadikan kamu yang memakmurkannya, dan mohonlah keampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat memperkenankan doa hamba-Nya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia nukilkan dalam kitab Dia Al-Quran kisah-kisah Nabi terdahulu. Kesemua seruan mereka sama, mengajak manusia supaya mentauhidkan Allah dan mengajak manusia supaya mengabdikan diri kepada ilah yang satu, yaitu Allah. Yang keenam, penjelasan tentang ilah daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wadhkur fil kitab Ibrahim, dan ceritakanlah kepada umat, yaitu kisah di dalam kitab Al-Quran tentang Nabi Ibrahim. Sini tidak disebut kepada siapa diceritakan, kerana telah ma'ruf, telah diketahui arahan supaya Nabi menceritakan kisah Nabi Ibrahim kepada siapa? Kepada umat dia. Yang mana kisah Nabi Ibrahim ini terdapat dalam kitab mana? Kitab Al-Quran. Jadi oleh kerana itu, kisah para Nabi yang disebut dalam Quran ini sebenarnya suatu cara didikan. Oleh kerana itu, kita digalakkan sentiasa baca kisah-kisah Nabi. Satu, baca melalui Quran. Setidak-tidaknya kita baca melalui kitab yang telah ditulis. Dan kitab, kalau nak baca kitab berkenaan dengan kisah-kisah para Nabi, cuba cari satu kitab, nama dia Qisasun Nabiyyin, yang telah dikarang, telah ditulis oleh Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi, anak kepada seorang ulama besar di benua Hind. Ayah dia itu nama Maulana Abdul Haib Al-Lakhnawi. Jadi dia tulis dalam kitab dia tu kisah-kisah Nabi secara ringkas. Tapi kitab dia tu ni antara kitab terbaik, sebab kisah-kisah Nabi yang dia tulis dalam kitab dia tu tidak berunsur daripada riwayat-riwayat yang tidak dipercayai. Kisah-kisah para Nabi ni ramailah orang yang tulis, tapi masalahnya campur aduk
Macam cerita Ustaz Awi tahu tadi. Kisah tu campur dengan cerita-cerita palsu karut-marut. Jadi cerita-cerita karut, cerita-cerita palsu tidak boleh sebenarnya dinisbahkan kepada Nabi. Jadi nak baca kitab lain tu tak tahulah, kita tak beri jaminan. Tapi kalau kita terus tak pernah baca dan tengok dalam isi kandungan dia pun tidak ada benda yang salah. Dan sekarang ni Alhamdulillah dah ada orang yang terjemahkan kitab tu dalam bahasa Melayu. Ustaz Zaharuddin PYA itu dia telah terjemahkan kitab Qiyasun Nabiyin dalam bahasa Melayu. Jadi Allah Ta'ala telah arahkan kepada Nabi supaya menceritakan kisah para Nabi. Nah, salah seorangnya adalah Nabi Ibrahim. Kerana apa? Innahu kana siddiqan. Kerana sesungguhnya Nabi Ibrahim ni dia adalah seorang yang membenarkan akan kebenaran. Siddiq maknanya. Jadi sifat siddiq itu kena ada pada setiap Nabi, membenarkan apa sahaja kebenaran. Lagi pula Nabi Ibrahim Nabi yang dia seorang Nabi. Kisahnya, idza qala li abihi, di waktu Nabi Ibrahim telah berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru. Kenapakah engkau menyembah, engkau melakukan seruan kepada zat yang la yasma'u, yang tidak boleh mendengar, wa la yubsiru, yang tidak boleh melihat. Maknanya, apa gunanya, apa faedahnya kamu lakukan pengabdian, kamu melakukan seruan kepada satu zat yang tidak boleh mendengar, tidak boleh melihat, iaitu berhala yang dizahirkan daripada yang dijilwakan daripada ruh untuk dijadikan kiblat tawajuh. Boleh faham kiblat tawajuh? Kiblat tawajuh ni bahasa Arab, bahasa Melayu ni tempat konsentrate. Seperti mana orang Islam ni bila dia sembahyang, untuk jadikan kiblat tawajuh, nak menghala ke mana? Maka kita menghala ke Kaabah. Maka Kaabah tu adalah kiblat tawajuh umat Islam. Begitu juga dengan orang kafir, dia menjadikan berhala itu sebagai kiblat tawajuh. Wala yughni anka syai'an. Begitu juga dengan zat yang kamu seru, zat yang kamu puja tadi itu, la yughni anka syai'an. Dia tidak dapat membantu, tidak dapat menolong untuk membebaskan kamu daripada apa sahaja bahaya. Sedikit pun dia tidak dapat membantu kamu. Tengok. Tapi kenapa kamu seru? Sebab pada sangkaan dia, apa yang dia seru itu boleh menolong dia, boleh membantu dia. Nah, di antara puncanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mereka ni golongan-golongan yang memuja selain pada Allah, nah, walaupun mereka puja selain pada Allah, Allah tak beri nikmat kepada mereka. Nah, mereka masih boleh makan, masih boleh berjalan. Tidak kata kalaulah aku puja selain pada Allah ni, kalau Allah marah maka Allah tak bagi nikmat, maka tak boleh nak makan. Itu senang pula. Tapi kenapa Allah Ta'ala masih lagi beri nikmat kepada mereka walaupun mereka derhaka? Itu kerana ujian. Kita hidup dunia ini adalah merupakan darul imtihan, tempat ujian. Maknanya tempat Allah Ta'ala nak uji makhluk. Oleh kerana itu, hukum syariat diberi kepada kita ikhtiar untuk kita nak pilih. Untuk kita nak pilih. Maknanya Allah Ta'ala telah turunkan syariat dia, kemudian Allah utuskan Nabi, bersama dengan Nabi ada kitab. Kemudian pilihan itu terletak pada kita. Kita nak pilih yang baik, akan hasil natijah yang baik. Kalau pilih yang tidak baik, yang sebaliknya, maka akan menghasilkan natijah yang buruk. Lebih-lebih lagi natijah yang buruk di akhirat. Dan itu adalah merupakan sebagai ujian. Kalau tak ada benda tu, maknanya tak ada lah ujian. Kalau lah Allah Subhanahu Wa Taala buat suatu kaedah, suatu ketetapan, siapa yang derhaka, orang tu akan binasa on the spot. Maka tak ada manusia yang akan kufur. Betul tak? Contohnya dia buat syirik, tiba-tiba datang satu pukulan baik, ping kena muka dia. Push, ni salah ni. Maknanya syariat Allah ni, Allah Ta'ala beri ikhtiar kepada manusia untuk pilih. Dia panggil hukum tasyri'i. Jadi hukum tasyri'i, manusia boleh pilih berdasarkan ikhtiar yang ada pada dia. Cuma Allah Ta'ala datangkan Nabi dan Rasul, memberi galakan kepada manusia supaya pilih yang terbaik, supaya kesudahan hidup kamu, hai manusia, berkesudahan dengan kesudahan yang baik. Kalau kamu pilih sebaliknya, awas, berhati-hatilah kamu, sebab kamu telah menempahkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Kemudian penjelasan tentang ilah daripada Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Wa ila Madyan akhahum Syuaib
Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dalam surah Al-A'raf. Dan kepada kaum Madian, kami telah utuskan Nabi Syuaib daripada kalangan saudara mereka sendiri. Kata Nabi Syuaib kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah. Apa makna lafaz ibadah dalam Quran? Apa makna lafaz ibadah? Tak ada beritahu. Dia ada poin-poin boleh ingat. Kalau boleh ingat, ni satu benda yang penting. Lafaz ibadah dalam Quran apa makna dia? Tauhid. Makna tauhid dalam? Tauhid dalam? Tauhid dalam melakukan seruan. Tauhid dalam melakukan seruan satu lagi. Betul tak? Yang kedua, tauhid di dalam beribadah itu sendiri. Kenapa kau dalam surah Fatihah Allah datangkan dua? Satu datangkan ibadah, satu lagi datangkan isti'anah. Di antara hikmahnya kerana manusia ni kadang-kadang manusia faham ibadah tu dia faham lah. Tapi kebanyakan manusia tidak faham seruan ataupun doa juga ibadah. Maka ada di antara manusia, kalau setengah-setengah manusia tu ibadah dia hanya buat kepada Allah, tapi seruan dia buat juga kepada selain pada Allah. Dengan cara dia seru roh, dia seru malaikat, dia seru jin. Sebab pada sangkaan dia doa ataupun seruan itu bukan ibadah. Oleh kerana itu Nabi SAW telah berpesan, ad-doa huwal ibadah. Doa itu sendiri dia adalah ibadah. Ad-doa afdalul ibadah. Doa itu sendiri adalah merupakan seafdal ibadah. Ibadah yang paling utama. Maka Allah Ta'ala tekankan dalam surah Fatihah, selepas didatangkan iyyaka na'budu, akan dikau saja ya Allah kami melakukan ibadah pengabdian, dan akan dikau saja ya Allah kami minta bantuan, minta pertolongan. Supaya lepas pada ini manusia tidak lagi boleh beri alasan, ya Allah, aku hanya faham ibadah saja, tak boleh buat kepada orang lain. Seruan tidak. Supaya manusia tidak boleh beri alasan gitu. Maka Allah datangkan dua-dua sekali. Dua-dua sekali. Itu kena bagi betul-betul jelas. Kadang-kadang ada orang keliru. Orang yang keliru itu memang sebab dia tidak menjadikan kita Allah sebagai pedoman dia. Jadi ya qaumi ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, hendaklah kamu sembah Allah sahaja, yang mana tidak ada ilah lain lagi yang layak bagi kamu kecuali dia. Penjelasan tentang ilah daripada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilih kamu, fastami' lima yuha, maka hendaklah kamu memberi tumpuan mendengar lima yuha, terhadap wahyu yang telah diwahyukan kepada kamu. Isi wahyunya yang terpenting sekali. Dalam Quran, Allah Ta'ala tidak cerita tentang syariat yang dibawa oleh Nabi masing-masing. Seperti syariat sembahyang bagaimana, syariat puasa umat terdahulu bagaimana, tidak ada cerita dalam Quran. Allah hanya cerita dalam Quran ajaran yang dibawa oleh Nabi dulu dari sudut akidah. Nak memberitahu kepada kita akidah umat terdahulu, akidah yang dibawa oleh Nabi terdahulu, dan akidah yang dibawa oleh Nabi kita dan kepada umat akhir zaman ini adalah akidah yang sama, yaitu akidah mengajak manusia supaya mentauhidkan Allah. Jadi yang lain-lain itu dari segi amalan ada sedikit sebanyak perbezaan. Sebagai contohnya dalam syariat Nabi Musa sendiri, kalaulah pakaian dia kena najis, dalam syariat dia kena ambil pakaian itu kena gunting pun buat kena najis, basuh tidak dikira. Itu ada berbeza. Cara sembahyang dia lain. Ada sebahagian umat dulu cara sembahyang dia hanya rokok saja, solat juga, tapi rokok saja. Ada sebahagian umat lagi cara sembahyang dia sujud saja. Tapi pada umat akhir zaman digabungkan semua sekali. Dalam sembahyang umat akhir zaman ni qiyam ada, rokok ada, sujud ada, semua ada. Jadi cara-cara melakukan ibadat tu mengikut syariat masing-masing lah. Tapi dari sudut akidah semua sama. Dari sudut akidah kita umat akhir zaman dengan umat terdahulu sama saja. Sebab itulah Allah Ta'ala akan ceritakan intipati kepada seruan yang menjadi titik persamaan seruan Nabi terdahulu dengan Nabi kita tu apa dia? Iaitu dari segi akidah sama. Sebab kesilapan akidah boleh membawa kepada
kemudaratan untuk selama-lamanya. Allah Ta'ala beritahu dalam kitab dia, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan mengampunkan dosa kesalahan syirik. Maknanya kesalahan dari sudut akidah. Tapi dosa lain ini dia panggil dosa yang ada ihtimal, ada kemungkinan Allah boleh ampunkan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Oleh kerana itu kita tidak boleh menghukum seseorang tu kerana tersilap dari segi amalan. Nah, lebih-lebih lagi dari segi amalan ni, amalan biasa. Kalau orang buat silap, orang akan nampak. Contohnya kita sembahyang, cara sembahyang kita salah, silap. Nah, sembahyang-sembahyang bercakap atau sembahyang-sembahyang kita melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan sembahyang tu, orang lain, orang di sebelah kita tu dia tengok kita, sembahyang ini salah, orang boleh tegur. Tapi kalau akidah boleh tegur tak boleh tegur? Akidah tak boleh tegur sebab akidah ni dalaman. Di akidah ni kita duduk senyap, kita percaya ataupun tidak percaya. Akidah. Contohnya macam ilmu ghaib tadi yang Ustaz bagi contoh. Kita duduk, kita percaya. Selain pada Allah ada juga tahu ilmu ghaib. Kita tak buat apa-apa ni. Kita tak guna anggota kita yang lain ni, anggota jawarih ni, tangan, kaki, kepala semua tak guna. Kadang-kadang sampai kita duduk sandal di kursi, kadang-kadang sampai kita baring. Tapi kita percaya kepada benda yang ditegak untuk kita percaya, maka itu dipanggil syirik. Jadi kesalahan syirik ini dia berlaku dalaman. Oleh kerana dalaman, Nabi pun tidak tahu orang yang sembahyang belakang dia tu adalah orang yang syirik. Maknanya Nabi tak tahu munafik di belakang dia. Nabi tak tahu. Begitu juga seorang bapa, seorang ayah, dia tidak mampu mengenali akidah anak dia. Jadi bagaimana cara nak pastikan akidah kita betul? Bagaimanakah kita nak scan, nak check akidah kita ni di manakah silapnya? Dengan cara kita baca Al-Quran beserta dengan tadabbur, dan kita kena talaki, belajar dia. Maka daripada situlah mana-mana ayat Quran yang ada bertentangan dengan fahaman kita, maka kita kena tinggalkan fahaman kita, kena ikut ayat Quran. Jadi perkara ni di antara yang mengalaminya Ustaz sendiri. Dulu Ustaz belajar di Indonesia. Di Indonesia ni berbagai-bagai cara, berbagai-bagai ilmu yang diajar. Ilmu kebatinan, ilmu jurus, semua ada. Tapi apabila kita belajar Quran, maka banyak bertentangan. Kita percaya sebelum ni begini, lepas tu tiba-tiba bila mengaji Quran, rupanya salah yang kita pegang. Maka kita tinggalkan apa yang kita amal, kita berpegang kepada Al-Quran. Itu cara dia. Yang cara lain tak boleh. Dengan cara mempelajari saja. Maknanya penuhkan ilmu di dada dengan ilmu wahyu. InsyaAllah kita akan selamat. Jadi intipati seruan Nabi Musa adalah innani anallah. Sesungguhnya aku ini, kata Allah, anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah yang layak diseru, yang layak dipuja kecuali aku. Maka tuntutan aku terhadap kamu, wahai manusia, adalah fa'budni. Naklah kamu sembah aku sahaja. Kemudian wa aqimis salata li dzikri, dan naklah kamu tunaikan sembahyang, naklah kamu dirikan sembahyang li dzikri, untuk mengingatiku. Jadi sembahyang itu adalah merupakan alamat seorang yang mentauhidkan Allah. Alamat secara zahir. Yang ke-9, penjelasan tentang ilah daripada Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Nabi Yaqub inilah yang dimaksudkan dengan Israel dalam Al-Quran. Sebab tu apabila Allah Ta'ala kadang-kadang nak sebut anak cucu kepada Nabi Yaqub, Allah Ta'ala tak guna ya Bani Yaqub, tapi Allah Ta'ala guna ya Bani Israel. Bani, anak cucu, maknanya keturunan. Bani Israel itu maknanya hamba Allah. Wahai anak cucu hamba Allah. Tapi siapakah hamba Allah yang dimaksudkan dengan Israel? Yang dimaksudkan dengan lafaz Israel adalah Nabi Yaqub. Oleh kerana itu kadang-kadang orang kita ni dia tidak cermat, dia nak marah kepada Zioni sana, dia pergi cela Zioni di atas nama Israel, maka dia kata celaka Israel. Itu kesilapan dari segi lafaz. Dari segi dalaman intikad dia tak salah, tapi kesilapan dari segi celaan dia tu kerana kejahilan dia. Boleh jadi dia tidak baca Quran. Sebab kalau orang mengaji Quran, orang baca Quran, dia akan tahu Israel ini gelaran kepada Nabi Yaqub. Itu yang tu kena jaga. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut. Ini rentetan ayat sebelum ni. Ayat ni dia ada sambungan daripada ayat yang sebelum. Orang Yahudi dia mendakwa mereka lah kelompok yang
disayangi, yang dikasihi oleh Allah. Sehingga mereka mengata, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami adalah anak-anak Allah. Kami adalah merupakan kesayangan Allah. Ini dah warna orang Yahudi. Sebab itulah orang Yahudi ni sampai sekarang ni dia masih tetap berkeras dengan ajaran Yahudi dia. Dia ada suatu sifat. Apa sifat dia? Sifat berbangga dengan keturunan. Dan Yahudi memang ahli bait. Yahudi ahli bait, maknanya ahli keluarga Nabi. Dia berasal daripada keturunan Nabi Yakub. Lepas tu daripada Nabi Yakub tu turun lagi kepada Nabi Yusuf ada. Lepas tu ramai lagi nabi-nabi yang dilahirkan di kalangan mereka. Nabi-nabi yang tidak kita ketahui nama-nama dia. Sebab ramai lagi nabi-nabi. Jadi ramai keturunan mereka ni daripada keturunan mereka ni lahir ataupun zahirnya nabi-nabi. Jadi atas dasar itulah maka mereka mendakwa kami adalah merupakan kesayangan Allah. Apa tujuan dia melakukan dakwah sedemikian? Tujuan dia akan dakwa lagi sekali. Dia kata lan tamassana nar illa ayyaman ma'dudat. Kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari saja. Ini dia panggil perasan. Orang Yahudi perasan. Jadi Allah Taala nak membatalkan hujah batil golongan Yahudi. Allah datangkan ayatnya. Kamu dakwa sedemikian tapi akidah kamu telah syirik. Kamu dakwa sedemikian, amalan kamu telah rosak. Sedangkan kaedah Allah, siapa-siapa yang nak masuk syurga, nak bertemu dengan Allah, nak dapat keredaan Allah, pertama sekali seperti mana ayat tadi kita dengar kan, falyamal amalan salihah, kena buat amal soleh. Maknanya amal biar ikutlah nabi-nabi kamu. Kemudian dari segi akidah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dari segi akidah jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah. Tapi mereka ni dari segi amalan mereka rosak. Mereka buat amalan sendiri. Lepas tu dari segi akidah pula syirik kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala beritahu, am kuntum syuhada, adakah kamu hadir? Yang kamu dakwa, kamu kata kami tidak akan disentuh neraka tu, adakah kamu hadir di waktu mana Nabi Yakub alaihi salam telah diambang kematian? Hadaral maut, hadar Yakub al-maut ni, maknanya ketika Nabi Yakub hampir mati, hampir wafat. Adakah kamu hadir ketika itu? Yang mana pada waktu itu, idza qala li banihi, pada waktu itu Nabi Yakub berpesan kepada anak cucu dia, ma ta'buduna min ba'di, apakah yang kamu akan sembah selepas pada wafatan aku? Nabi Yakub masa dia nak wasiat kepada anak-anak dia. Qalu, anak-anak Nabi Yakub jawab, na'budu ilahaka, kami hanya akan sembah ilah engkau wahai ayahku Yakub, dan juga wa ilaha abaika, dan ilah iaitu Tuhan datuk nenek kamu, datuk nenek Nabi Yakub, iaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, ilahan wahidah, ilah yang satu. Ini pesanan untuk nenek kamu ni, ini pesanan datuk kamu ni, wahai golongan Yahudi. Tapi kalau tengok kepada akidah kamu sekarang ni, akidah kamu tidak menyamai dengan akidah datuk nenek kamu. Bagaimana kamu boleh mendakwa lan tamassanna illa ayyaman ma'dudat? Jadi ini rentetan jawapannya. Nak beritahu sini maknanya penjelasan daripada Nabi Yakub juga memberitahu bahawasanya ilah yang layak diseru, yang layak dipuja hanya Allah sahaja. Selain pada Allah tak boleh. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya tunduk patuh kepada Allah Ta'ala sahaja. Apa yang Allah arah kami ikut, apa yang Allah tegah kami tinggalkan. Seterusnya penjelasan tentang ilah daripada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf anak kepada Nabi Yakub, Nabi Yakub anak kepada Nabi Ishaq, Nabi Ishaq anak kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ishaq tu adik-beradik dengan Nabi Ismail. Cuma Nabi Ismail lahir dulu, kemudian baru Nabi Ishaq. Penjelasan tentang ilah daripada Nabi Yusuf, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Cerita dia, Nabi Yakub semasa kecil, secara ringkas, semasa kecil dia telah dibuang oleh adik-beradik dia dalam perigi. Lepas tu ada musafir mari ambil Nabi Yakub, lepas tu dijual ke Mesir sana. Lalu di sewaktu Nabi Yusuf, sewaktu Nabi Yusuf berada di Mesir dengan tuan dia tu, maka apabila Nabi Yusuf telah meningkat berumur lebih kurang 30 lebih, maka berlaku fitnah kepada Nabi Yakub, iaitu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf digoda oleh tuan dia sendiri. Tuan dia. Ada yang memberitahu nama kepada perempuan tu nama Zalikha.
Cuma dalam masyarakat kita masyhur dengan nama apa? Zulaikha. Zulaikha tu bacaan salah. Dipanggil masyhur bil ghalat. Nah, masyhur dengan yang salah. Sebenarnya Zalikha. Tapi nama Zalikha pun bukan daripada riwayat yang sahih, daripada riwayat Israeli. Cuma oleh kerana pada nama ni tidak ada apa-apa masalah, maka tidak masalahlah kita nak sebut. Jadi Zalikha telah bodoh Nabi Yusuf. Apabila dia telah bodoh Nabi Yusuf enggan. Nabi Yusuf tidak lari daripada godaan dia. Secara ringkasnya, akhir sekali dia nak marah kepada Nabi Yusuf, maka dia buat satu propaganda. Dia beritahu kepada suami dia, Yusuf ni, kesalahan dia buat ni besar, maka hendaklah dia dipenjara. Maka Nabi Yusuf pun dipenjara. Sewaktu Nabi Yusuf dalam penjara, tiba-tiba masuk lagi dua orang banduan. Dua orang banduan tu kena tangkap, lepas tu dimasuk ke dalam penjara dan berada bersama dengan Nabi Yusuf. Dua orang banduan ni sebenarnya asalnya khadim ataupun orang yang khidmat kepada raja masa tu. Cuma mereka telah diupah oleh pemberontak. Orang yang nak memberontak, nak menjatuhkan raja masa tu, dia telah upah dua orang ni. Seorang penyedia makanan, seorang penyedia minuman. Jadi dia upah dua orang ni supaya letak racun dalam makanan raja untuk nak bunuh raja. Jadi si pembuat makanan tadi, pembuat roti itu, dia memang taruh racun lah dalam roti dia tu. Kemudian yang bawa air ni, tukang penyedia air ni, dia tak sampai hati. Mula-mula dia nak bubuh, lepas tu dia fikir balik, aku takkan buat. Lalu apabila dua-dua makanan dan minuman dihidangkan kepada raja, maka sewaktu raja tu nak makan roti, si penyedia minuman ni dia beritahu, wahai tuanku, jangan makan roti, roti tu ada racun. Lepas tu penyedia roti pun beritahu, wahai tuanku, jangan minum air tu pun ada racun. Lalu arahan daripada raja, dua-dua ni taklah ditangkap, masukkan dalam penjara, sementara disiasat. Apabila disiasat, ambil roti diberi makan kepada binatang, silap tikus lah ada dalam riwayat, maka tikus tu mati. Ambil minuman beri kepada tikus, tak mati. Maka sampai situ yang memberi minuman tu dia tidak salah. Jadi dua-duanya apabila dia masuk dalam penjara, kemudian dalam penjara dua orang ni mimpi. Dua orang ni mimpi. Seorang mimpi, dia bawa roti, dia junjung roti. Tiba-tiba datang seekor burung dan makan roti atas kepala dia. Seorang lagi mimpi, dia sedang memerah anggur untuk ambil jus anggur. Maka dia orang ni tak tahulah macam mana, apa takbiran mimpi. Dan dia orang rasa Nabi Yusuf ni di antara orang yang memiliki kemahiran dalam mentadbir mimpi. Lalu dia orang pun ceritalah kepada Nabi Yusuf tentang mimpi dia, dan dia minta supaya Nabi Yusuf takbirkan mimpi dia. Tapi ada seorang Nabi, maknanya Nabi adalah seorang da'i. Dia bersifat dengan sifat seorang da'i. Apa sahaja yang dia buat kepada manusia, terlebih dahulu dia akan mulai dengan seruan, dakwah. Dan ini adalah dakwah dia. Dia dakwah kepada kaum dia terlebih dahulu. Setelah dakwah barulah dia takbir mimpi. Dan untuk mendapat penjelasan detail tentang kisah Nabi Yusuf ni, kita belajar daripada surah Yusuf. Kerana surah Yusuf adalah merupakan surah yang menceritakan kisah Nabi paling sempurna. Kisah Nabi lain Allah sebut sikit-sikit kan. Macam Lut tadi sikit, Nabi Musa banyak kisah dia, tapi tidak dalam satu surah. Dalam surah Baqarah ada, dalam surah Al-Maidah ada, dalam surah Al-An'am ada. Jadi kata-kata duduk. Tapi kisah Nabi Yusuf ni banyakkan dihimpun dalam satu surah Yusuf. Daripada awal sampai akhir, semua cerita berkenaan dengan Nabi Yusuf. Dan dia adalah sebaik-baik kisah dalam Al-Quran. Dikenali sebagai Ahsanul Qasas. Jadi Nabi Yusuf telah beritahu kepada banduan dari dua orang lagi itu, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah, wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka kaum tersebut terhadap kehidupan akhirat mereka mengingkari. Mereka tak terima kehidupan akhirat. Maknanya rata-rata manusia ni tidak percaya selepas pada mati ada kebangkitan semula. Yang ada hanya dia panggil macam dalam agama Hindu, kalau seorang manusia tu mati, dia mati sekarang ni, manusia tu akan jelma pula. Ruh dia tu akan lahir pula, cuma dalam tubuh yang lain. Itu kepercayaan dia. Kita nak tahu sekarang ni, tengok dalam cerita Hindustan pun cukup dah.
Oleh kerana itu kalau tengok cerita, kalau nak tengok sangat lah, biar ambil ibrah daripada cerita. Tapi sebenarnya tak digalak tengok cerita Hindustan, karut-marut banyak sangat. Lepas tu benda-benda yang tidak boleh menjaga mata kita daripada benda-benda yang ditegah oleh Allah. Jadi dia beritahu dia tinggal dua perkara. Dia tinggal agama suatu kaum yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman pada hari akhirat. Kenapa dalam Quran apabila nak sebut tentang rukun iman, Allah sebut Allah kemudian hari akhirat. Seperti mana dalam surah Baqarah, wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada di antara manusia yang mendakwa dengan lidah dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Sebut dua saja. Al-Quran ini adalah merupakan kitab yang mengguna gaya bahasa dari sudut balaghah, gaya bahasa yang tinggi. Jadi dia hanya sebut benda-benda yang penting, lepas pada tu kita faham sendiri. Sebab kalau sebut semua sekali akan mencacatkan ketinggian bahasa. Macam kita hari ni kan, kita hari ni apabila orang bagi sesuatu pada kita, kita kata apa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih itu satu kalimah yang sebelum tu ada kalimah lain tapi tidak disebut. Sebenarnya kalau mengikut bahasa sebenar, apabila orang beri sesuatu pada kita, kita kata saya mengucapkan ribuan terima kasih. Tapi benda tu kita hanya sebut dalam majlis formal, betul tak? Tapi kalau sama-sama kawan kita ni bagi, okey, kalau macam tu saya berucap terima kasih pada orang. Orang kata dia ni ish. Jadi kalau sebut tu kadang-kadang mencacatkan. Jadi tidak disebut. Jadi banyak perkara lagi. Jadi seperti dalam Quran. Dalam Quran ni kaedahnya dalam bahasa Arab, dalam kaedah balaghah, apabila disebut dua penjuru, maknanya rukun iman kita dimulai dengan beriman kepada Allah, diserahi dengan beriman kepada hari kiamat, akhirat. Maknanya sebut dua penjuru, awal dan akhir, termasuk yang di tengah-tengah, 4 lagi. Termasuk beriman dengan Nabi, beriman malaikat, lepas tu qadar dan sebagainya, itu semua termasuk semua sekali. Cuma disebut dua saja. Itu kaedah salah satu dalam kita nak memahami Quran. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Kemudian Nabi Yusuf beritahu, aku mengikuti millah. Millah sini maknanya agama abai, datuk nenek aku, yakni Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Yang mana ajaran yang terdapat dalam agama untuk nenek aku ini, maka dalana, tidak layak pun bagi kami an nusyrika billah, untuk mensyirikkan Allah min syai' dengan sesuatu apapun. Zalika min fadlillahi alaina, yang demikian itu adalah daripada kurniaan Allah terhadap kami, wa 'alan nas, dan juga kepada manusia yang lain. Walakinna, akan tetapi, aktharun nas, kebanyakan manusia, la yashkurun, tidak bersyukur. Ini majoriti manusia. Oleh kerana itu kita tidak boleh ikut ramai-ramai. Orang kata ramai-ramai orang semua buat perkara ni, kenapa kita tak nak buat? Kata kita tak ikut ramai-ramai, kita ikut wahyu. Sebab kalau ikut wahyu, ramai-ramai ini golongan tidak bersyukur. Adakah kita nak ikut orang yang tidak bersyukur? Tidak patut. Oleh kerana itu ikut golongan yang bersyukur. Kemudian baru dia beritahu, ya sahibai sijni, wahai dua orang sahabat sepenjaraku. Ini cara ataupun uslub. Uslub itu maknanya cara nak dakwah kepada orang yang tidak menerima Allah sebagai ilah yang satu. Ini Nabi Yusuf ajar kepada kita. Jadi ya sahibai sijni, wahai dua orang banduan sepenjara, arbabun mutafarriquna, adakah Tuhan yang berbeza-beza? Mana Tuhan untuk masalah ni, Tuhan ni, ni Tuhan untuk benda ni, ni Tuhan untuk benda ni. Adakah Tuhan yang berbeza-beza itu khairun, lebih baik? Amillahul wahidul qahar, ataupun Allah zat yang maha tunggal lagi maha perkasa itu lagi baik? Mana baik tu? Nak buka minda. Ini dia panggil cara dakwah untuk nak buka minda. Kamu kalau kamu nak buat sesuatu, kamu terpaksa pergi kepada kuil ni. Sebab apa? Sebab kuil ni lah untuk masalah rezeki. Tak percaya ada adik boleh sedidik dengan rakan-rakan Hindu boleh tahu. Lepas tu kalau untuk masalah nikah kahwin, kita tidak akan kahwin di kuil ni. Kenapa? Kerana kuil ni dia tak ada kaitan dengan perkahwinan. Kahwin tu kena dilakukan di kuil tertentu. Jadi menyusahkan manusia. Jadi manusia akan fikir, oh memang betul lah. Sedangkan kalau kita fokus kepada ilah yang satu, selesai segala. Semua masalah kita tumpu hanya kepada dia. Ni kamu ni berbagai-bagai ilah ni, bagaimana? Mana lagi baik? Di situ orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah akan fikir.
ma ta'buduna min dunihi. Nah, apa sahaja sebenarnya yang kamu sembah selain daripada Allah itu, tidaklah ia illa asma'an, kecuali nama sahaja. Dia namakan dewa tu, namakan dewi ini. Kalau ada orang Islam yang jahil melakukan seruan kepada zat lain selain Allah, seumpama seru wali, dia namakan roh wali itu, roh wali ini. Dia namakan roh Nabi Isa, dia namakan roh Nabi Uzair. Semua tu nama-nama tu siapa yang beritahu? Allah tidak pernah beritahu pun. Tapi mereka sendiri, samai tumuha, kamu sendiri yang memberi nama tersebut. Antum, kamu sendiri. Wa aba'ukum, dan tok nenek kamu yang memberi namanya. Yang mana nama-nama tersebut ma anzalallahu biha min sultan, Allah tidak pernah menurunkan sebarang bukti. Jadi sebenarnya, hakikat sebenarnya apa yang kamu semua tu berdasarkan kamu sendiri yang ada-adakan, kamu sendiri yang menamakannya. Maknanya Allah Ta'ala nak nafi apa yang perbuatan mereka, pemujaan mereka lakukan itu daripada Allah. Bermakna Allah Ta'ala sama sekali tidak pernah mengajar cara yang kamu lakukan. Sebab itulah cara untuk mentauhidkan Allah, Allah ajar daripada awal Quran sampai akhir Quran. Itu cara-cara yang dikehendaki oleh Allah. Inil hukmu illa lillah, keputusan itu hanyalah milik Allah. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah satu-satunya zat yang boleh meluluskan segala keputusan. Sebagai contohnya manusia ni, dia seru zat lain, dia seru malaikat ke, seru jin ke, untuk supaya dapat keamanan. Keamanan tu yang mendatangkan keputusan yang boleh memberi keamanan. Siapa yang beri keamanan? Allah yang beri keamanan. Jadi keputusan sebenarnya milik Allah. Kamu minta supaya dapat sembuh daripada penyakit, minta dengan bomoh. Hakikatnya yang memberi keputusan kamu akan sihat ataupun kamu akan kekal dalam sakit adalah Allah. Jadi kamu minta dengan bomoh tu, bomoh dia bukan boleh sembuhkan penyakit. Kalau bomoh minta bantuan dengan jin pula, jin pun tidak boleh menyembuhkan penyakit. Sebab jin tidak ada kuasa tu, Allah ada kuasa. Oleh kerana itu, keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan kamu supaya kamu tidak menyembah zat lain selain daripada dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dalam kita jumpa apa tu? Akhirat dan silang alam kan? Jadi tengok golongan aksar. Dua dah kita jumpa. Satu golongan aksar tidak bersyukur, satu lagi golongan aksar adalah jenis orang yang tidak tahu. Tidak tahu sebab lawan kepada tidak tahu apa dia? Tahu. Tidak tahu dengan makna lain apa dia? Jahil. Jahil ni makna tidak tahu. Tapi orang Melayu dia sensitif kalau kita kata jahil lah kamu, marah. Sebenarnya kita boleh kita guna pakai. Saya sebenarnya jahil tentang perkara ni. Tak apa. Maknanya saya tidak tahu. Kalau kita cakap dalam bahasa Arab, ana jahilun adzalik, saya tidak mengetahui tentang perkara ni. Tentang perkara tak tahu. Jahil yang masuk ke dalam ayat ini adalah jahil wahyu, tidak mengetahui wahyu. Yang kesebelahnya penjelasan tentang ilah daripada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa pun banyak Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Setelah Nabi Musa. Kerana apa? Kerana masyarakat Nasara, dia mendakwa dia ikut agama Nasara, maknanya agama Nabi Isa. Tapi mereka sebenarnya bukan ikut Nabi Isa, mereka puja Nabi Isa. Seperti mana kelompok yang mendakwa mengikut anak cucu Nabi sekarang ini, iaitu kelompok golongan Syiah. Kenal biasa dengan Syiah kan? Syiah dia mendakwa dia ikut ajaran Ahlul Bait. Ini sebenarnya tipu daya. Mereka tidak pernah mencintai Ahlul Bait. Bahkan golongan Syiah lah yang telah membunuh anak kepada Sayyidina Ali, iaitu Husain radhiyallahu anhu. Syiah Iraq sana. Dia jemput Husain supaya datang ke Iraq. Lepas tu dia potong leher, dia pancung. Lepas tu dia buat cerita palsu. Dia beritahu anak kepada Muawiyah yang bunuh. Orang Syiah punya propaganda. Hakikatnya mereka semua imam. Sebab itulah mereka percaya imam mereka mengetahui benda gaib. Imam mereka termasuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mereka percaya imam mereka mengetahui makana wa mayakun, benda yang telah berlaku sebelum ini dan benda yang bakal berlaku. Dan ini adalah kufur dan syirik. Kerana yang memiliki ilmu makana wa mayakunu hanya Allah. Selain pada Allah tidak ada ilmu ni. Nabi kita pun tak ada ilmu ni.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu ketika Arab Mekah, masyarakat Arab Jahiliyah mari jumpa dengan dia. Tanya Nabi tentang 3 perkara. Tanya Nabi tentang Zulkarnain, tanya Nabi tentang Ashabul Kahfi, tanya Nabi tentang Ruh. Nah, apabila mereka tanya Nabi, Nabi diam seketika. Nabi beritahu, kamu datang esok hari. Esok hari aku akan beri jawapan. Nabi tunggu-tunggu esok, wahyu tak turun. Lalu golongan Arab Jahiliyah mari lagi jumpa Nabi hari kedua. Nabi kata mari esok pula. Sampai 4-5 hari, orang Jahiliyah pun mula mengejek Nabi. Tengok Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhan dia. Nah, Nabi gelisahlah sebab Nabi mengharapkan jawapan daripada Allah, sebab Nabi tidak mengetahui perkara lain. Nabi tidak mengetahui peristiwa sebelum. Nabi tidak mengetahui tentang Zulkarnain secara detail. Nabi tidak mengetahui Ashabul Kahfi secara detail. Nah, cumanya Allah tahan wahyu selama 15 hari. Kenapa? Kerana Nabi tidak sebut insya-Allah. Oleh kerana itu dalam kita ni, apabila nak buat sesuatu, kita jangan lupa nisbahkan benda yang kita nak buat tu kepada Allah. Kita kena kata insya-Allah saya akan buat esok. Insya-Allah tu kena ada. Sebab Allah pernah tegur Nabi. Sampai 15 hari, 2 minggu lebih, barulah diturunkan surah Kahfi. Barulah diceritakan Ashabul Kahfi itu siapa, barulah diceritakan Zulkarnain itu siapa. Jadi kalau nak tahu cerita Ashabul Kahfi dan juga Zulkarnain, Iskandar Zulkarnain itu boleh dibaca dalam surah Al-Kahfi. Kemudian berkenaan dengan ruh, boleh baca dalam surah Al-Isra. Berkenaan dengan ruh, apakah ruh. Jadi Nabi pun tidak mengetahui. Apatah lagi selain para Nabi, lagi-lagilah tidak mengetahui. Jadi Nabi Isa ni dia dijadikan sasaran pemujaan oleh golongan Nasara. Orang Nasara seru Nabi Isa. Mereka pergi ke gereja hari Ahad ni, kalau kita nak tahu, dia hari-hari lain dia buat dosa banyak. Lepas tu dia mari hari Ahad, dia akan berjumpa dengan Father. Dia pun ceritalah kesalahan dia buat gini. Dengan anggapan Father tu akan sampaikan kepada Nabi Isa, dan Nabi Isa tu akan sampaikan kepada Allah. Dia panggil syafaat mahabbah, syafaat qahriyah mahabbah. Ini pun kena faham. Maknanya dengan syafaat paksaan cinta. Dia paksaan ada 2 bentuk. Satu terpaksa. Terpaksalah kita ikut kehendak dia. Kenapa? Kerana kita sayang pada dia. Satu lagi, terpaksalah kita ikut kenapa? Kerana kita takut pada dia. Jadi syafaat mahabbah terbagi pada 2. Syafaat jenis kalaulah qahriyah semata-mata, maknanya terpaksa buat kerana takut, ini tidak berlaku. Sebab dalam fahaman manusia tidak ada pun zat lain selain daripada Allah yang memiliki kuasa lebih daripada Allah. Tapi lebih-lebih lagi orang Nasara, dia takkan faham itulah. Jadi orang Nasara dia faham Nabi Isa ni memiliki syafaat qahriyah mahabbah. Syafaat ni ada kuasa, ada syafaat boleh memberi sokongan. Kerana apa? Kerana Allah terlalu sayang kepada Nabi Isa, maka apa sahaja permintaan Nabi Isa Allah akan tunaikan. Kerana apa? Kerana terlalu sayang. Boleh nampak tak? Macam contoh ginilah, orang-orang yang kita sayangi minta sesuatu daripada kita. Ayah kita sayang sangat pada ayah kita. Jadi ayah kita tu minta, tolonglah kamu lakukan gini-gini. Oleh kerana kita terlalu sayang pada dia, tak apalah. Kalau ikut kehendak hati ni memang malas sangat dah ni. Tapi oleh kerana ayah yang minta, maka kita pun buat. Itu dia panggil mahabbah. Jadi benda tu kalau atas perkara-perkara urusan dunia lain tak ada masalah. Tapi apabila untuk perkara seumpama ni, maka dia tegak. Dan dia adalah salah satu daripada syirik. Jadi ada satulah waqala al-masih ya bani Israel. Sebenarnya Nabi Isa telah berpesan kepada Bani Israel. Nabi Isa pun daripada Bani Israel. Nabi Isa pun berasal daripada anak cucu kepada Nabi Yaqub. Nabi kita Muhammad SAW, dia bukan daripada Bani Israel, tapi dia daripada jalur ataupun daripada nasab keturunan Nabi Ismail. Dia anak Nabi Ibrahim 2 orang, Nabi Ishak, Nabi Yaqub. Nabi Ishak, Nabi Ismail. Daripada Nabi Ishak lahirnya Nabi Yaqub. Daripada Nabi Yaqub lahirnya Nabi Yusuf dan Nabi-Nabi lain. Daripada Nabi Ibrahim lahirnya Nabi Ismail. Daripada Nabi Ismail ni adalah boleh jadi ada sejarah Nabi-Nabi, tapi tidak diketahui sampailah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi keturunan kita daripada Ismail. Keturunan ahli kitab Yahudi dia daripada Nabi Ishak. Jadi kata Nabi Isa kepada Bani Israel, "Ubudullaha rabbi wa rabbakum." Hendaklah kamu sembah Allah sahaja.
yang mana dia itu adalah Rabbi wa Rabbakum, Tuhan yang zat yang mencipta dan memelihara aku, dan juga zat yang mencipta dan memelihara kamu. Innahu, sesungguhnya, man yusyrik billah, siapa-siapa yang syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan ke atasnya itu syurga. Ini dia panggil apa ni? Dia panggil kelebihan syirik. Siapa nak dapat kelebihan ni, buatlah. Tapi jangan buat, sebab haram dapat syurga. Mana tak berbau syurga. Nah, sebab manusia, jiwa manusia dia suka pada kelebihan. Betul tak? Kita buat sesuatu, semua setiap benda kita buat, kita nak pada kelebihan. Nah, seperti juga mak ayah kita nak galakkan kita buat sesuatu masa kita kecil-kecil, boleh ingat tak? Umur 7 tahun, 8 tahun, sembahyang. Dan nanti kalau adik sembahyang nanti, api akan bagi upah sekian-sekian. Maka kita pun sembahyang. Sembahyang kita tu kerana nak upah. Nah, itu memang jiwa manusia. Nah, oleh kerana itu sampai besar pun manusia lagi tu, dia akan lakukan sesuatu untuk dapat kelebihan. Manusia hari ini dia bekerja untuk apa? Untuk dapat kelebihan. Nah, jadi setiap perkara yang dilakukan oleh manusia itu akan dapat kelebihan masing-masing. Nah, cuma kita beritahu kelebihan itu supaya orang sedar lah. Tapi kalau tak faham lagi, sebenarnya bukan kelebihan, itu bala, musibah. Nah, tapi kalau tak faham lagi, bermakna mental dia ada masalah. Tapi sini semua faham insyaAllah. Jadi Allah Ta'ala Nabi Isa beritahu, syirik kepada Allah tu faqad haramallahu alaihi jannah, Allah Ta'ala mengharamkan ke atasnya syurga. Wa ma'wahun nar, dan tempat tinggal dia adalah neraka. Wa ma lizalimina min ansar, dan tidak ada lagi bagi orang yang zalim. Zalim sini zalim dari segi akidah, dia bukan zalim biasa. Sebab kalau zalim biasa, akidah masih betul tapi dia jahat. Akidah dia tak salah, akidah dia betul, tapi dia ada buat zalim kepada orang lain. Zalim ni masuk neraka, satu masa dia akan keluar daripada neraka masuk syurga. Tapi zalim ni dipanggil zalim dari segi akidah, seperti mana disebut dalam surah Luqman. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah suatu kezaliman yang sangat besar. Jadi sini Allah Ta'ala beritahu, wa ma'al zalimina min ansar, tidak ada bagi orang yang zalim dari segi akidah, min ansar, sebarang penolong, sebarang pembantu. Sebab golongan Nasara dia berfahaman, walaupun kita melakukan kesalahan, kita masuk dalam neraka, contohnya, kita akan ada pembantu, pemberi sokongan untuk dibebaskan daripada neraka. Sokongan itu maknanya syafaat. Syafaat tidak akan dapat kepada orang rasul akidah. Oleh kerana itu syafaat adalah diminta kepada siapa? Nak dapat syafaat kena minta ke siapa? Minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Boleh tak minta syafaat dengan Nabi? Tak. Tak boleh. Syafaat dengan Nabi tak boleh minta sama sekali. Oleh kerana itu kita jangan minta dengan Nabi. Sebab Nabi bukan pemberi syafaat. Nabi bukan ada kuasa mutlak untuk nak beri syafaat kepada orang lain. Tapi Allah zahirkan syafaat kepada Nabi. Sebab itulah Nabi sendiri pesan kepada umat dia dalam sepotong hadis riwayat Muslim. Man qala hina yasma'un nida, siapa-siapa yang membaca ketika mana dia dengar azan, maknanya selepas pada azan dia baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatul qa'imah ila akhir, sampai habis doa tu, Nabi beritahu halat lahu syafaati, orang ni akan lulus untuk mendapat syafaat aku. Maknanya nak dapat syafaat Nabi, akidah kena tauhidkan Allah, kemudian amalan kena mendapati sunnah dia. Maknanya ikut sunnah dia, Nabi sarankan ikut sunnah dia, orang ni akan dapat syafaat aku. Kalau tidak ada peluang untuk dapat syafaat. Kata Nabi Isa lagi, maknanya Nabi Isa ni ditanya oleh Allah, adakah kamu yang mengajar golongan Nasara untuk memuja kamu? Nabi Isa ditanya di akhirat nanti. Nabi Isa jawab, ma qultu lahu, aku tidak pernah beritahu pun kepada mereka, illa ma amartani bihi, kecuali wahyu yang engkau telah arahkan kepada aku supaya sampai kepada mereka. Maknanya aku tidak pandai-pandai ajar kepada mereka kecuali ajaran engkau ya Allah yang telah engkau beritahu, ini ajar kepada umat kamu sekian-sekian. Isi ajaran wahyu tadinya, ani'budullah, hendaklah kamu semua sembah Allah, yang mana Allah itu Rabbi, dia Rabb aku, wa Rabbakum, dan juga Rabb kamu. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku ini boleh jadi saksi terhadap amalan mereka ni selama mana ma dumtu fihim, selama mana aku ni bersama dengan mereka. Ini satu lagi bukti Nabi Isa pun tidak tahu ilmu ghaib. Maknanya nak sabitkan daripada ayat ini, Nabi tidak mengetahui ilmu ghaib. Sebab Nabi hanya boleh tahu ehwal umat dia semasa Nabi bersama dengan umat saja. Falamma tawaffaitani, dan apabila engkau telah mewafatkan aku,
dalam ayat ni wafat bukan makna mati. Nah, sebab makna wafat asalnya diangkat ruh dan jasad. Nah, diangkat ruh dengan jasad. Jadi Nabi Isa tu telah diangkat, jasad dia telah diangkat ke langit sana beserta dengan ruh dia, dua-dua sekali. Jadi apabila engkau telah angkat aku, nah, kunta antar raqib alaihim. Engkaulah ya Allah yang menjadi pengawas mereka, yang mengawasi pergerakan mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan sesungguhnya engkau ya Allah ala kulli syai'in, di atas setiap apa yang berlaku, syahid, maha menyaksikan. Ini pun masih lagi rentetan daripada perkataan Nabi Isa. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum, sesungguhnya Allah dia adalah Rabb aku, wa Rabbukum, dan juga Rabb kamu. Fa'buduhu, hendaklah kamu sembah Allah sahaja. Jadi sembah Allah sahaja, iaitu mentauhidkan Allah itu, hadza siratul mustaqim, inilah jalan siratul mustaqim, jalan yang lurus. Jadi kalau nak faham apakah makna ihdinas siratal mustaqim dalam surah Fatihah, iaitu kita minta ya Allah pimpinlah kami ke jalan yang lurus dalam surah Fatihah, makna dia pastikan akidah tauhid kita. Sebab kalau kita berlaku kecacatan dari segi akidah, bermakna kita tidak berada di atas siratal mustaqim. Yang ke-12, dan ini yang terakhir ni, penjelasan tentang ilah daripada Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam. Wa inna Ilyas laminal mursalin idza qala liqaumihi ala tattaqun atad'una ba'lan wa tadruna ahsanal khaliqin Allah rabbakum wa rabb abaikumul awwalin. Dan sesungguhnya Nabi Ilyas adalah benar-benar daripada kalangan Rasul. Ketika dia telah berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak takut? Patutkah kamu menyembah Ba'la? Ba'la ni salah satu berhala, salah satu nama kepada berhala yang dijelmakan daripada roh. Dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, iaitu Allah, Tuhan kamu dan Tuhan tuk nenek kamu yang terdahulu. Sampai di sini maknanya 12 nama-nama Nabi yang berbeza-beza didatangkan untuk memberitahu seruan para Nabi terdahulu adalah mengajak manusia supaya mengenal ilah yang satu. Ilah tidak boleh ada banyak. Ilah hanya ada satu saja, seperti mana dalam kalimah syahadah. 12 orang Nabi yang berbeza-beza zaman dan kaum ini didapati sama di dalam bentuk penyampaian risalah mereka, iaitu semua mereka menyeru kepada mengesahkan ilah, iaitu Tuhan yang satu. Ada masa break tak? Dah sekejap dah. Dalam 10 minit, 5 minit 10. Jadi perkara yang kita belajar ni, masalah ilah ni yang terbaiknya, adik-adik semua buat muzakarah. Dan kalau tidak ada muzakarah, ilmu tidak mantap. Setiap orang yang nak ada kemahiran untuk nak sampai pada orang lain bermula daripada muzakarah. Tahu muzakarah? Muzakarah ni maknanya kita duduk buat macam grouping, lepas tu masing-masing ada seorang baca, lepas tu cuba beritahu, cuba fahamkan benda-benda yang kurang faham. Sebab kita antara kita ni bukan otak komputer. Dengar tu maknanya kalau sejam dia rakam, sejam boleh ingat semua benda. Tak boleh. Kadang-kadang kita keluar daripada kuliah, aku tak ingat lah ustaz cakap apa. Dia cakap gini, yang ni kata macam ni. Tengok, lain dah, betul tak? Kefahaman pun jadi lain. Jadi perlunya kepada muzakarah. Sebab itulah muzakarah ni patut dilakukan sama ada secara grouping ataupun berseorangan. Seorang pun boleh buat. Seorang ni cuma kalau buat depan orang kata dia ni macam tak betul lah. Cakap seorang-seorang. Tapi itu di antara rahsia kejayaan. Ada seorang ulama di Pakistan, ustaz nak cerita satu kisah ni patut kita boleh. Dia ni apabila dia mengadakan speech, dia berpidato, maka dia punya audiens ratusan ribu. Orang tanya kenapa dia punya dalam penyampaian dia boleh petah bercakap. Dia kata saya tidak pernah tinggal, sewaktu saya belajar dulu saya tidak pernah tinggal muzakarah. Sehingga kalau tidak ada orang yang muzakarah, saya pergi duduk kat tiang, saya akan hadap tiang. Saya muzakarah kat tiang. Muzakarah ni maknanya dia baca balik apa yang dia belajar dan nak baca kepada orang semua tak ada. Dia hadap kat tiang, dia anggap tiang tu sebagai orang. Jadi sepatutnya kalau kita dengar sekali-sekali macam benda tak betul, tapi benda betul. Sebab apa? Sebab kita ni, apa benda yang kita ucap akan mendatangkan ingatan. Sebab kita ada satu jenis minda. Kalau adik-adik biasa mengaji, dia panggil minda suara sedang. Kita cakap benda ni, keluar saja daripada mulut kita, telinga kita dengar, benda tak akan masuk dalam hati kita.
Jadi cakap je, tak ada masalah. Jangan duduk tepi jalan sambil-sambil kutip sampah, cakap-cakap tu orang kata orang cok, orang kata maksud tentang cakap. Rehat 10 minit. Ustaz, Ihdinas siratal mustaqim tadi Ustaz cakap macam mana? Dia punya tafsiran dia. Dalam surah Fatihah kita minta, ya Allah, pimpinlah kami ke jalan yang lurus. Jadi apa makna jalan yang lurus? Makna jalan yang lurus ialah mula-mula sekali tauhid. Aqidah sahihah. Kita sahih. Dalam ada lagi tafsiran siratal mustaqim dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin itu banyak lagi, cuma dalam surah Yasin salah satu. Dalam ahad ilaikum ya bani Adam an